Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi kebelakangan ini live kedua saya terpaksa lewat malam, maaf lah sebab tak ada pilihan. Okey, baik. Ada satu persoalan yang sedang hangat dibincangkan di media sosial. Jadi saya akan menjelaskannya. Ia berkaitan dengan tajuk, iaitu adakah ini sebabnya rombakan kabinet masih belum berlaku. Jadi sila share ramai-ramai dan juga pastikan anda memaklumkan kepada saya jika audio jelas ya. Okey. So, ada satu teori yang dilemparkan di media sosial, kononnya sebabnya ya kerajaan terdesak untuk mendapatkan sokongan tambahan daripada seorang MP Perikatan Nasional dari Kuala Kangsar itu, yang baru-baru ini menimbulkan kontroversi apabila beliau mengisytiharkan sokong PM tetapi kekal dengan perikatan. Menurut teori ini, kerajaan terdesak kerana Anwar hendak majoriti 2/3 sebelum bacaan ketiga rang undang-undang perbekalan atau bajet 2024. Jadi gambaran diberikan di situ bahawa untuk lulus bajet ni perlu majoriti 2/3. Okey, baik. Saya akan jelaskan mengapa ini tidak betul ya. Babak MP itu yang menarik sokongan memberi sokongan kepada Anwar. Saya dah jelaskan dalam live sebelum ini, anda boleh scroll ke bawah di Facebook Ragi Jasiri Taudin dan tonton. Dan saya dah jelaskan mengapa perlu disiasat dakwaan Hamzah Zainuddin, bahawasanya Hamzah mendakwa dia telah diugut oleh pegawai tinggi SPRM ya, dan juga ditawar habuan oleh kerajaan pimpinan Anwar. So ini adalah dakwaan Hamzah yang perlu disiasat. So ini bukan tujuan live ini. Tujuan live ini adalah menceritakan rombakan kabinet. Baik. Sebelum ini, media seperti Malaysia Kini dan beberapa media lain melaporkan ura-ura akan berlaku rombakan kabinet. Kalau tanya Anwar, tanya pemimpin ini, pemimpin itu, gambaran diberikan bahawa rombakan kabinet akan berlaku atau dalam pertimbangan dalam masa terdekat. Dan gambaran paling jelas telah diberikan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi yang juga menyarankan agar diwujudkan Kementerian Wilayah. Okey, baik. So, pendek kata, ura-uranya dan berdasarkan kenyataan pemimpin-pemimpin kerajaan ni, rombakan akan berlakulah dalam masa dekat. So, sebelum ini saya beritahu kalau rombakan berlaku, ianya akan berlaku sebelum bacaan kedua dan ketiga rang undang-undang perbekalan ataupun bajet 2024. Okey, mengapa ya? Okey. Walaupun ya GPS Abang Johari baru-baru ini masa perayaan Hari Malaysia mengumumkan pendirian beliau untuk terus sokong Anwar sehingga PRU 16, tetapi apa-apa boleh terjadi. Dan kita tahu ada ura-ura MP-MP dari Barisan Nasional mungkin akan tarik sokongan terhadap Anwar, dan dikhabarkan jumlahnya antara 10 hingga 15 MP ya, mungkin akan tarik bulan ini. So, sama ada berlaku atau tidak, sama-sama kita saksikanlah, saya pun tak tahu. Tetapi yang lebih penting lagi untuk menjayakan perkara ini, seandainya benar ada perancangan ini, ialah untuk bersetuju ya, supaya Perdana Menteri ke-11 adalah daripada Sarawak. Kerana semestinya bila orang cerita nak tubuh kerajaan baru, persoalan pertama yang timbul, siapa jadi Perdana Menteri. So, kalau Sabah dan Sarawak, awak nak ajak Sabah dan Sarawak untuk bersama dalam kerajaan baru, Sabah dan Sarawak, walaupun dia lebih cenderung kepada Muhyiddin, tetapi dia mesti bertanya, sekarang saya dah duduk dalam kerajaan, apakah yang awak boleh tawar yang Anwar tak boleh tawar? Jadi Anwar boleh tawar semua benda yang Perikatan Nasional maupun MP-MP daripada Barisan Nasional ini boleh tawar, melainkan satu benda, iaitu jawatan Perdana Menteri. Jadi logik saya mudah. Tidak ada apa-apa yang MP-MP dari Perikatan Nasional maupun Barisan Nasional boleh tawar kepada Sabah dan Sarawak untuk bersama dalam kerajaan baru, melainkan jawatan Perdana Menteri. So, soal siapa jadi Perdana Menteri ke-11 ini semestinya akan jadi masalah
dalam mana-mana rundingan di antara Perikatan Nasional Sabah Sarawak dan juga mana-mana kumpulan daripada UMNO atau Barisan Nasional, kerana masing-masing memerlukan satu sama lain untuk tubuh kerajaan baru. Semestinya Perikatan Nasional nak Perdana Menteri dari belah dia, mungkin MP UMNO hendak Perdana Menteri dari kalangan mereka, mungkin Sabah dan Sarawak ingin Perdana Menteri dari kalangan mereka. So asalkan isu siapa jadi Perdana Menteri tidak diselesaikan, tidak ada apa-apa akan berlaku. Tetapi jika siapa jadi Perdana Menteri boleh diselesaikan, maka saya tidak syak lagi, kemungkinan tinggi kerajaan ini tidak akan bertahan. So bila kita soal cerita kerajaan ini tidak akan bertahan, caranya adalah jika ada mana-mana kumpulan yang yakin dia ada majoriti, maka dia akan cabar Perdana Menteri menerusi undi tidak percaya, atau rang undang-undang perbekalan tidak akan dapat sokongan. So andai kata sudah ada satu persetujuan di antara MP Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Sabah dan Sarawak berhubung calon Perdana Menteri, mungkin semua setuju sebagai contoh Perdana Menteri akan daripada Sarawak. So soalnya, dalam keadaan apakah kegagalan rang undang-undang pada bacaan ketiga boleh ditafsir sebagai undi tidak percaya? Okey. Keadaan yang akan menentukan jika rang undang-undang berjaya atau tidak pada bacaan ketiga bukannya undi 2/3. Keadaan yang menentukan jika rang undang-undang percaya atau tidak adalah undi majoriti mudah, bukan majoriti 2/3. Ya, rang undang-undang tidak memerlukan majoriti 2/3. Rang undang-undang memerlukan majoriti mudah. Dan majoriti mudah bukan dikira berdasarkan jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat. Majoriti mudah itu dikira berdasarkan jumlah ahli parlimen yang hadir pada ketika undian dibuat. So katakan selepas bacaan ketiga kemudian undian dibuat dan hanya 100 ahli parlimen hadir, maka untuk rang undang-undang berjaya, kerajaan memerlukan 51 undi. Jika kerajaan gagal mendapat 51 undi, maka rang undang-undang itu telah gagal pada bacaan ketiga, dan ini boleh ditafsir sebagai tidak ada sokongan daripada majoriti ahli parlimen terhadap agenda kerajaan. Dan ini boleh disamakan dengan undi tidak percaya. So, Perdana Menteri seharusnya menerima kenyataan itu dan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk sama ada letak jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen. Walau bagaimanapun, mungkin ada orang pertikai. Dia kata, okey, dalam rang undang-undang pada bacaan ketiga, kerajaan gagal meluluskan rang undang-undang itu kerana tidak ada undi majoriti. Tetapi ini tidak boleh ditafsir sebagai undi tidak percaya. Oleh itu kita kena ada satu undi tidak percaya khas. Maka kemudian boleh juga mereka laksanakan usul undi tidak percaya dan mengundi sama ada Perdana Menteri disokong atau tidak. So pada hari di mana undi tidak percaya dilakukan, mungkin Perdana Menteri boleh cuba pastikan semua ahli parlimen kerajaan hadir, dan pembangkang dan pihak-pihak yang tidak sokong Perdana Menteri pun akan pastikan mereka hadir. So katakan 200 hadir. So jika Perdana Menteri gagal mendapat 101 undi daripada 200 yang hadir, maka Perdana Menteri dikira sudah hilang sokongan majoriti, dan kemudian selepas itu dia tidak ada pilihan melainkan menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk meletak jawatan atau mengusulkan pembubaran parlimen. Dan jika Yang di-Pertuan Agong tidak terima usul pembubaran parlimen, maka kena letak jawatanlah Perdana Menteri. So itu adalah faktanya berhubung dengan isu majoriti yang diperlukan. Baik. So, balik kepada rombakan kabinet, saya beritahu tadi, saya pada awalnya saya agak bahawa jika ada rombakan kabinet, ianya akan berlaku sebelum bacaan ketiga. Mengapa ya? Sebabnya kalau saya Anwar, okey, perkara paling logik ialah saya akan cemas. Mengapa saya akan cemas? Sebab saya khawatir mungkin sudah ada perancangan untuk gagalkan rang undang-undang menerusi
menafikan saya undi majoriti. Jadi kalau saya Anwar dan saya ingin kekal sebagai Perdana Menteri, saya tidak salahkan Anwar atau sesiapa yang menjadi Perdana Menteri untuk mencadangkan rombakan kabinet sebelum bacaan ketiga. Dan kemudian saya kenal pasti mana MP-MP daripada Barisan Nasional ni yang berisiko tinggi menarik sokongan terhadap saya. Dan apabila saya sudah kenal pasti MP-MP dari BN yang berisiko tinggi tarik sokongan terhadap saya kemudiannya menawarkan peluang untuk jadi menteri dalam kerajaan saya atau kabinet saya. Ya. So, jika MP-MP yang saya kira berisiko tinggi akan tarik sokongan terhadap saya, bersetuju menerima tawaran menjadi menteri, maka saya rombak kabinet sebelum bacaan ketiga untuk mengurangkan risiko MP-MP ini akan menggagalkan rang undang-undang. So, sebab itu saya agak jika berlaku rombakan kabinet akan berlaku sebelum bacaan ketiga. Tetapi hari semalam Jumaat sudah pun berlaku bacaan kedua belanjawan ataupun rang undang-undang perbekalan dan tidak ada rombakan kabinet. Jadi saya jangka sebenarnya rombakan kabinet mungkin telah terbatal kerana mungkin jika ada MP-MP yang telah dikenal pasti berisiko tinggi untuk tarik sokongan, dan jika andai kata mereka telah ditawar tawaran menteri, mungkin mereka tidak terima. Ataupun ada lagi satu kemungkinan, mungkin Anwar dah tahu mereka gagal mencapai persefahaman siapa nak jadi Perdana Menteri. Tapi saya tak fikir benda itu adalah sebabnya. Saya fikir sebabnya kabinet tidak dirombak ialah, atau masih belum dirombak ialah sebab MP-MP yang berisiko tinggi untuk tarik sokongan ataupun menggagalkan rang undang-undang enggan menerima sebarang jawatan menteri. So sebab itu kalau saya Anwar, langkah seterusnya adalah untuk cuba mendapatkan sokongan daripada seorang MP Perikatan Nasional. Okey. Kerana jika saya berjaya mendapat sokongan daripada walau seorang MP daripada Perikatan Nasional, ini akan menimbulkan kekeliruan di kalangan MP-MP lain yang bercadang untuk gagalkan rang undang-undang. Jadi bila mereka keliru, mereka was-was, mungkin mereka tidak akan berani menggagalkan rang undang-undang kerana mereka was-was. Contohnya MP-MP BN yang mungkin hendak tarik sokongan terhadap Anwar fikir, kalau kita mengorak langkah, kita tak sokong bajet, mana tahu tiba-tiba Sabah dan Sarawak sokong. Jadi semua jadi was-was. So untuk menimbulkan kekeliruan, babak sama ada MP dari PN itu diugut atau tidak, itu cerita lain. Saya tak tahu, itu Hamzah yang dakwa. Tetapi kalau saya Anwar, saya semestinya akan cuba tarik walau seorang pun MP PN untuk timbulkan kekeliruan. So cerita dia bukan sebab nak majoriti 2/3 sebelum bacaan ketiga. Ianya tak ada kaitan dengan majoriti 2/3 sebelum bacaan ketiga. Kalau anda kata Anwar hendak tambahan satu MP daripada Perikatan Nasional untuk sokong kerajaan untuk dapatkan majoriti 2/3 supaya perlembagaan boleh dipinda, itu saya setuju. Sebab pindaan perlembagaan memerlukan majoriti 2/3 yang dikira berdasarkan jumlah kerusi dalam Dewan Rakyat. Tetapi jika anda kata Anwar memerlukan sokongan tambahan MP daripada Perikatan Nasional supaya dia lengkap 2/3 sebelum bacaan ketiga, saya tak setuju. Sebab bajet ni untuk luluskan, dia tak perlu majoriti 2/3, hanya majoriti mudah berdasarkan jumlah yang hadir pada ketika undian dibuat. So saya fikir ini lebih kepada okey, kalau seorang MP Perikatan tambahan seorang MP Perikatan menyokong saya, ianya akan menimbulkan kekeliruan di kalangan MP-MP yang mungkin tidak mahu sokong saya atau akan cuba gagalkan bajet. So bila MP-MP ni keliru, rancangan untuk gagalkan bajet tidak jadi. Itu lebih logik dari sudut analisa. So itu penjelasan saya berhubung dengan isu MP yang tarik sokongan ini dan kemungkinan mengapa kabinet masih belum dirombak. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuat seketika.